Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Ya Rabbi salli ala nabi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahiba. Yang dimuliakan para pendengar, para penonton, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah tiba giliran saya untuk membawakan satu tajuk pada pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan Fadailun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Hafiz bin Nasrani alias Haji Ahmad Mughni, pensyarah di Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Peradaban, Pengajian Peradaban Islam, Kolej Syumsi Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, dan juga menjabat sebagai Ketua Unit Hadis di Institut Kajian Hadis dan Akidah INHAD, KUIS. Jadi pada kesempatan ini insyaAllah saya cuba untuk menyampaikan tentang Fadail An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan-kelebihan yang merupakan suatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat banyak sebenarnya dan banyak dikarang oleh alim ulama dalam karya-karya yang besar-besar maupun yang kecil, ya. Antara yang besar ialah kitab Al-Khasa'is Al-Kubra oleh Al-Hafiz Al-Imam As-Suyuti rahmatullah alaih, dan juga ada ringkasannya, kerana dalam itu bercampur dengan berbagai-bagai riwayat, antara yang sahih, hasan, daif dan sebagainya, dan ada juga yang meringkaskan, hanya fokus kepada yang sahih sahaja, dan masih lagi banyak hadis-hadisnya yang dikatakan sahih itu ataupun hasan ataupun sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sangat penting bagi umat Islam, ya, untuk mengenal, mendalami sahsiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau kita tidak kenal, maka kita tidak akan cinta, ya. Kita tahu, ya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan manusia. Tapi adakah sekadar itu sahaja kita punya ilmu kita, pengetahuan kita mengenai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi maknanya kita hanya baru ikrar, ya, menyaksikan, ya, bahawa Nabi itu sebagai Rasul Allah, utusan Allah. Dalam syahadah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi perincian berkenaan dengan pribadi sahsiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita dalami, perlu untuk kita selami, supaya kita benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dikhabarkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. La yu'min ahadukum, ya, tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang kamu hatta akun ahabba ilaihi, ya, sehingga aku ini lebih dia cintai, ya. Maknanya Nabi kata, ya, tidak sempurna iman seseorang kamu, ya, sehingga aku ini lebih dia cintai, min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, ya, daripada anak-anak dia, daripada ibu bapa dia, daripada semua manusia lain. Semua manusia lain itu perlu berada di bawah daripada cinta seseorang itu kepada junjungan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada Nabi juga mengkhabarkan, ya, kalau sahabat-sahabat ini kita tahu bagaimana kasih cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ajarannya, dengan sunnahnya, ya, mereka berpegang teguh, ya, dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebarkannya ke seluruh pelosok dunia, ya. Tapi kita ini, ya, tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak bersama-sama dengan Nabi seperti mana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi tapi Nabi telah mengkhabarkan bahawa nanti, ya, di akhir zaman nanti akan ada satu golongan yang mana mereka ini sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna min asyad ummati bihubban nasun yakununa ba'd. Ya, sesungguhnya, ya, di antara umatku yang paling kasih cinta terhadapku, ya, di antara umatku yang paling kasih dan cinta terhadapku ialah satu kumpulan manusia yakununa ba'di, yang mereka itu akan datang, ya, selepasku, maknanya selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini, ya, tidak pernah melihat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Yawaddu ahadum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Yang mana seseorang mereka itu, ya, sanggup, ya, kalaulah dia dapat melihatku dengan menggadaikan ahli keluarga dan harta bendanya. Ya, maknanya ahli keluarga dia tu, yang sepatutnya, ya, yang dikasih itu, tapi kerana cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih, maka dia sanggup gadaikan ahli keluarga dia dan juga harta benda dia, keseluruhan harta benda. Ini sebagai tamsilan sahaja, walaupun memang tak akan berlaku lah sebab Nabi telah wafat dan tak akan berlaku, ya. Kecuali lah orang yang bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan itu, ya. Jadi mereka ini tidak dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi khabarkan mereka ini adalah, ya, di antara golongan manusia yang paling cinta terhadapku, ya, selain daripada para sahabat baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kalau kita tidak benar-benar kenal, mungkin kita tidak akan termasuk dalam golongan orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kita sebab kita tak kenal, ya, kita hanya tahu baginda sebagai Nabi, sebagai Rasul, itu sahaja, maka kita sebenarnya masih lagi, ya, belum, ya, mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat, ya, sirah baginda, ya, sangat ditulis dengan sangat teliti, ya, dan di sana ada banyak riwayatnya daripada Nabi lahir, ya, sehinggalah Nabi wafat itu dihimpunkan oleh para alim ulama dalam banyak kitab-kitab yang besar-besar maupun yang nipis, ya, dan ini kalau kita tidak telaah, kita tidak pelajari, kita tidak baca, maka kita tidak akan kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada sirah ini juga ada dikeluarkan, ya, satu bahagian khusus, ya, umpamanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, tentang peribadi perawakan penampilan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana. Ini di antara yang menghasilkan berkenaan dengan Asy-Syama'il ini ialah Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih, ya, sehingga kitabnya itu masyhur dan dibaca daripada dahulu sampailah ke hari ini, ya, orang membaca nak mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, secara lebih mendalam. Ini sekurang-kurangnya. Ya, belum lagi kita baca tentang khasais ataupun kitab Al-Khasais Al-Kubra oleh Al-Imam Asyuti tadi, ya. Maka banyak yang riwayat yang menyebut tentang bagaimanakah kita nak mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan sebenar-benarnya, bukan sekadar mengenal bahawa baginda itu manusia, ya, manusia biasa. Tidak boleh, ya, kita menyebut seperti manusia biasa, walaupun zahirnya itu manusia biasa, tetapi banyak dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Sayyiduna Muhammadun Basharul la kal bashar, bahawa, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia la kal bashar, bukan seperti mana manusia biasa.
Kalau kita menganggap Nabi ini seperti manusia biasa, ibaratnya postman yang yang datang untuk mengantarkan surat, utusan, kemudian dia pergi dan kita tak ada kaitan dah, habis dah dengan postman tu. Tak boleh. Ini bahaya dari segi akidah kita berkenaan dengan ta'zim kita, adab kita, rasa cinta kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat postman yang datang tu, kita tak cinta pun pada postman tu. Kalau kita tamsilkan begitu, kan, tak boleh. Yang kita tak kenal pun postman itu. Kita tahu dia postman tapi tak kenal betul-betul. Bagaimanakah latar belakang dia, maka kita tak cinta postman tu. Jadi ada yang menganggap begitu. Jadi berhati-hati, bahaya kepada akidah kita, kerana mengenal baginda Nabi ini adalah satu kewajipan bagi umat Islam. Walaupun Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seumpama kamu. Ini adalah untuk memberi tahu kepada manusia bahawa Nabi ini dia punya unsurnya adalah seperti mana Adam alaihissalam, maknanya bashar mislukum. Yuha ilai, yang diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahun wahid, sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Ini dari aspek tauhid, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari aspek tauhid memanglah antara Nabi sebagai manusia ini memanglah layak untuk menunjukkan contoh tauladan yang terbaik, yang sebaik kepada manusia. Kalaulah Nabi itu daripada malaikat, daripada jin, nescaya akan berlaku kelompangan dalam untuk menarik dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana Nabi ini diperintahkan oleh Allah SWT memberitahu kepada manusia bahawa baginda adalah manusia seumpama kamu, maka kamu juga manusia, maka kamu juga perlu untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan mengikuti ajarannya, bahawa yang tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari aspek tauhid. Tapi dalam ayat yang lain kita kena gabungkan. Jangan kita ambil satu ayat ini sahaja, kita tinggalkan ayat-ayat yang lain berkenaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam surah Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapa salah seorang daripada lelaki, bapa salah seorang lelaki daripada kalangan kamu. Walaupun kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada mempunyai anak lelaki, tapi tidaklah sampai ke tahap rijal, menjadi lelaki dewasa. Rijal ini lelaki dewasa, kebanyakannya meninggal sewaktu kecil. Meninggal sewaktu kecil, kecuali hanya daripada Fatimah radhiyallahu anha, zuriat Nabi itu bersambung dengan adanya lahirnya Al-Hasan dan juga Al-Husin, Al-Hasan dan Al-Husin radhiyallahu anhuma, dan mereka inilah yang menyambung zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke hari ini. Jadi kalau ini nisbah kepada Al-Hasan dan Al-Husain ini, maka boleh disebut bahawa Nabi Muhammad itu juga sebagai datuk ataupun bapa kedua kepada Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum. Jadi ayat ini menyebut bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah hanya seorang bapa, salah seorang daripada bapa kepada salah seorang lelaki dari kalangan kamu. Akan tapi dia adalah Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita melihat Nabi itu tidak boleh seperti mana orang lain, maksudnya. Tidak boleh seperti orang lain. Maknanya seperti orang lain ada anak, ada cucu, ada berkahwin, bersosial dan seumpamanya. Tapi kita kena lihat walakir Rasulullah, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi
segala para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi ayat ini menyebut jangan melihat nabi ini seperti manusia biasa, tapi melihat baginda itu sebagai utusan Allah. Dan juga melihat pada dalil-dalil yang lain, bahawa bukan saja nabi itu khataman nabiyyin, bahkan nabi itu juga sayyidul mursalin, penghulu bagi semua para rasul, alaihi wassalatu wassalam. Jadi nabi ini, sifatnya itu, dia adalah sebagai penghulu, ketua kepada semua para rasul, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang mana mereka ini adalah peringkat, golongan manusia yang tertinggi, yang paling hampir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih daripada itu, tidak ada yang lebih, di kalangan makhluk ini tidak ada yang lebih daripada itu. Jadi yang lain-lain itu, maknanya para sahabat, para salihin, para siddiqin, para syuhada itu di bawah, lapis di bawah. Apatah lagi kita ini lagi tak tahu kita di mana, di tahap mana kita ini, wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan kita bersama-sama dengan mereka di akhirat kelak. Tapi nak kata mereka ini adalah lapisan, sebab memang sunatullah, Allah Ta'ala menjadikan manusia ini berperingkat-peringkat, dari segi tahapnya itu berbeza-beza, berlapis-lapis. Maka walaupun kita diperintahkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kena sedar kedudukan kita itu di mana. Kita ada di atas kita itu orang-orang yang perlu kita hormati, yang perlu kita beradab dengannya, yang perlu kita kenal, yang perlu kita tunaikan hak-hak mereka, selain daripada ibu bapa, saudara mara di atas kita. Ada para alim ulama, para salihin, para syuhada, para siddiqin, para wali Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, atas lagi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Supaya kita sedar, supaya kita ini merendahkan diri, sentiasa bersifat rendah diri, kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan supaya kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda itu adalah qudwah hasanah, tauladan yang terbaik, yang mana perlu untuk kita jadikan sebagai panduan pedoman dalam hidup kita. Walaupun kita tidak mampu untuk dapat mencapai sebagaimana yang lakukan, diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha. Macam contohnya lah, kalau kita kiaskan 100 markah itu, 100 markah itu Nabi dapat 100 markah. Jadi kita pun memanglah niat nak dapat 100 markah, tapi yang kita mampu buat, dia punya result dia dapat 70, itu yang mampu kita buat, 70 markah contohnya, ataupun bawah lagi 60 markah result yang kita dapat. Itu yang kita mampu. Maknanya kita berusaha, ada usaha untuk mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi ini adalah manba' al-anwar wal ulum, tempat terbitnya cahaya dan juga ilmu yang menerangi sekalian alam. Telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kamu daripada Allah Subhanahu wa taala nur, nur wa kitabum mubin, dan juga kitab yang jelas, nyata isi kandungannya. Jadi para mufassirin, kebanyakan para mufassirin seperti Imam At-Tabari, Imam Al-Baghawi, Imam Ar-Razi, Imam Al-Qurtubi dan sebagainya, mereka ini menyebut bahawa nur itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala sendiri menyifatkan Nabi itu sebagai nur, cahaya, yang mana dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia memberi cahaya, menerangi kegelapan dunia ini, daripada gelap itu kepada cahaya. Jadi penting untuk kita memperolehi cahaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, supaya kita dapat berjalan, apabila kalau dalam kegelapan itu, kita mungkin tak nampak apa yang berada di hadapan kita, kita berjalan
dalam keadaan gelap gelita, kita tak tahu mana longkang, mana apa ni kayu, duri dan sebagainya, kita tak tahu. Tapi bila ada cahaya kita nampak untuk kita elak daripada terpijak duri, terjatuh dalam longkang dan sebagainya. Jadi perlu untuk kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini dia merupakan sebaik-baik manusia, sebaik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Innallaha astafa Kinanah min walad Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Rawahu Muslim wa Tirmizi rahmatullah alaihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih Kinanah daripada anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail ini anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jelas bahawa Kinanah ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Kinanah ini ialah keturunan Nabi Ibrahim daripada anaknya Ismail alaihi wassalam. Jadi Kinanah ini dia adalah, kalau ikut daripada bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang ke-14. Yang ke-14. Kinanah ini datuk Nabi yang ke-14. Dan Kinanah ini dia punya, ke dalam kitab-kitab sirah disebutkan dia punya jalur keturunannya itu sampai kepada Adnan. Ini yang disepakati oleh semua ulama sirah dan sejarah, sampai kepada Adnan. Adnan ini adalah yang ke-21 daripada bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seterusnya itu sampai ke Ibrahim alaihissalam itu berlaku perselisihan di kalangan ulama dalam menetapkan siapa jalur keturunan itu. Tapi nak mengatakan bahawa mereka bersepakat sampai kepada Adnan, daripada Adnan itu Allah Ta'ala telah memilihnya dan sampai kepada Kinanah. Kemudian daripada Kinanah itu Allah Ta'ala memilih Quraisy. Quraisy ini adalah gelaran bagi Fihir. Fihir ini adalah datuk Nabi yang ke-11. Kalau daripada bapa Nabi itu, dia adalah orang yang ke-11. Dan kepada beliaulah, kepada Fihir inilah kabilah Quraisy ini mereka menisbahkan diri mereka. Maknanya kalau dia itu daripada kalangan Quraisy, maknanya sampai dia punya nasab keturunan itu kepada datuk Nabi yang ke-11, yang ke-11. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, dan Allah Taala telah memilih Bani Hashim daripada Quraisy. Jadi Bani Hashim ini adalah anak-anak keturunan Hashim. Hashim ini ialah moyang Nabi, maknanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, yang ketiga, yang ketiga. Jadi anak-anak Hashim ini dia punya keturunan dia itu disebut Bani Hashim, yang mana mereka ini adalah di antara orang-orang yang dihormati, disegani di kalangan orang Arab pada masa dahulu. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Ta'ala telah memilihku daripada Bani Hashim. Maknanya Nabi ini dia dipilih daripada yang terbaik, daripada yang terbaik. Jadi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah keturunan yang Allah Ta'ala telah pilih dan tentukan bahawa ini ialah keturunan yang terbaik sekali. Dan ada dalam hadis-hadis yang lain menyebutkan Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah meneliti, telah mengelilingi bumi daripada timur ke barat. Kata Jibril, aku telah mengelilingi, tengok dekat bumi, seluruh bumi ini, timur ke barat, dan aku tidak temui seorang lelaki yang lebih afdal daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku telah mengelilingi bumi daripada timur ke barat, dan aku tidak temui keturunan yang lebih afdal daripada Bani Hashim. Hadis riwayat Tabrani, Imam Al-Baihaqi dan yang lain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
ya, untuk diberikan taklif, tanggungjawab, ya, yang sangat besar, yang sangat mulia, yang mana kita nanti di akhirat kelak nanti, ya, semuanya akan mengharapkan kepada syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semua, ya. Termasuklah apa ni, para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka ini tidak mampu ni untuk apa ni, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimulakan penghisapan, ya, tapi dengan syafaat Nabi, ya, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya dimulakan hisab, maka barulah Allah taala akan memulakan hisab pada hari akhirat kelak. Ini semuanya ini mengharapkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab pada masa itu mereka ini sudah terlalu lama, ya, apa ni, dalam keadaan sengsara, derita, ya, untuk yang nak masuk syurga, dia akan cepat untuk masuk syurga. Yang kena masuk neraka, dia akan masuk neraka. Maknanya dia kalau nak masuk neraka, cepatlah masuk neraka. Maknanya tak sengsara derita di padang mahsyar itu, sehingga mereka, ya, pergi kepada setiap nabi-nabi itu supaya minta syafaat, ya, supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memulakan hisab. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, jadi banyak lagi, ya, kalau nak menceritakan, ya, tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak dan panjang masa yang akan diambil, ya. Dan masa yang apa ni, kalau kita baca kitab itu, ya, kitab kalau tak Khasa'is Kubra Imam Suyuti itu pun kita bacalah, contohnya kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Al-Mulaqin, ya, Imam Ibnu Mulaqin, dia juga ada satu kitab tentang Khasa'is Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Itu mungkin kecil sedikit, ya, tapi mungkin masa yang lama untuk mengkhatamkannya. Jadi kita kena kenal, ya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, bukanlah seperti manusia biasa. Hanya kita kenal Nabi itu apa ni, sama seperti kita, tapi sepatutnya kena lebih lagi kita mendalami, ya, menelaah, ya, membaca, ya, berkenaan dengan kelebihan-kelebihan, ya, fadail Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada disebutkan, ya, baginda Nabi bersabda, aku adalah penghulu keturunan Adam pada hari kiamat, ya, ana sayyid walad Adam. Nabi menyebutnya wala fakhr, dan tidak apa ni, merasa bangga, sombong, ya, dengan title, dengan kedudukan itu. Jadi bila Nabi ini menyebut dia adalah sayyid, penghulu, maka dia adalah sayyiduna, ya, dia adalah penghulu kita, ketua kita, ya. Maka tidak mengapa kalau kita kata sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, aku adalah penghulu, ya, ketua bagi seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak, wa awal man yanshaq anhul qabr, dan merupakan orang pertama, ya, yang akan terbelah apa ni, kubur, ya, yang bangkit daripada kubur, ya. Yang akan orang pertama yang akan bangkit daripada kubur, wa awal syafi' wa awal musyafa', dan akulah, ya, juga orang pertama yang akan memberi syafaat, ya, dan juga yang pertama diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, perlulah kita mendalami, ya, makna hadis yang saya bacakan di awal tadi, la yu'min ahadukum, ya, hatta akun ahabba ilahi min waladihi wan nasi ajma'in. Sebab itu, kerana sangat pentingnya hadis ini, maka Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, ia telah memasukkan, ya, hadis ini yang sangat besar, makna dan isi kandungannya ini sebagai salah satu daripada 40 hadis yang penting, ya, untuk dihayati, dipegang, ya, dan diamalkan oleh seluruh umat Islam. Itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin setakat itu saja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini, dan sebarang kelemahan itu daripada diri saya sendiri, sebarang yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya apa ni, menutup dengan apa ni, terima kasih kepada pihak penganjur, ya, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, FPPI, kuis, yang mana
telah memberikan peluang untuk saya menyampaikan sedikit perkongsian pada pagi ini. Dan jomlah untuk kita masuk ke kuis dengan tema dengan apa ni, logo apa ni, orang kata apa slogan apa ni, pegangan kita. Di sini lahirnya dai, ulama dan umara. Sekian saja, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.